Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Jadi hari ini kita akan sambung pembelajaran kita sejarah tingkatan 5, bab 6 yang bertajuk cabaran selepas pembentukan Malaysia. Jadi dalam bab ini kita akan lihat 5 perkara. Dalam video ini kita akan fokus pada 3 perkara. Pertama iaitu cabaran dalaman Malaysia. Kedua, pemisahan Singapura, dan ketiga, menangani ancaman komunis. Pertama sekali, ayuh kita lihat cabaran dalaman Malaysia. Okay. Dan kita perlu ingat apa yang kita bincangkan ini ialah selepas pembentukan Malaysia. Kita telah lihat bagaimana Sabah, Sarawak, Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu telah digabungkan dalam bab yang sebelum ini. Jadi ini pula kita akan lihat cabaran-cabaran yang perlu dihadapi. Jadi terdapat 3 cabaran dalaman Malaysia, di dalam Malaysia. Pertama sekali lah cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Kedua, cabaran politik di Sarawak. Dan yang ketiga, cabaran perpaduan kaum. Kita lihat yang pertama sekali, cabaran pembangunan sosioekonomi Sabah dan Sarawak. Baik, jadi seperti yang kita tahu, apabila Malaysia ini terbentuk, dia menawarkan peluang ekonomi yang lebih luas kepada semua negeri. Kerana apa? Kerana hasil bahan asli yang disumbangkan oleh Sarawak dan Sabah meningkatkan jumlah ekspor negara. Pengeluaran ekonomi negara bertambah daripada getah, biji timah kepada lada hitam, petroleum, minyak kelapa sawit, kayu balak dan koko. Kerana apa? Kerana penggabungan Sabah dan Sarawak ini membuatkan hasil negara ini semakin meningkat. Namun walau bagaimanapun, negara menghadapi cabaran bagi menyimbangkan pembangunan dan ekonomi di kedua-dua buah negeri ini. Seperti yang kita tahu, walaupun Sarawak dan Sabah ini mempunyai kekayaan hasil yang banyak, namun cabaran pertamanya ialah rakyat masih mengamalkan pertanian secara diri. Oleh itu, bagi memastikan rakyat melibatkan diri dengan aktiviti ekonomi komersial ini, maka kerajaan perlu menyusun bidang pekerjaan. Yang ini yang dimaksudkan dengan mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Jadi dalam usaha menghadapi cabaran ini, kerajaan telah mempelbagaikan pertanian komersial. Seperti kelapa sawit, getah dan koko. Dan daripada itu juga, kerajaan telah membuka peluang kepada penduduk menyertai kegiatan ekonomi berkaitan dengan petroleum. Jadi daripada penduduk Sarawak dan Sabah itu melaksanakan pertanian secara diri, kerajaan telah mempelbagaikan kegiatan ekonomi supaya mereka melibatkan diri dalam bidang ekonomi. Baik, yang kedua, memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan. Jadi kita maklum bahawa Sabah dan Sarawak ini mempunyai saiz negeri yang amat besar. Dan cabarannya dalam bidang perhubungan dan pengangkutan. Kerana apa? Kerana dua-dua buah negeri ini bergantung pada sistem pengangkutan air, iaitu sungai dan laut, untuk tujuan perhubungan. Jadi oleh itu, untuk menghadapi cabaran ini, kerajaan telah membina sistem perhubungan dan pengangkutan, terutamanya kepada penduduk di kawasan pedalaman. Jadi sejak pembentukan Malaysia, usaha untuk menyeimbangkan pembangunan ini telah dilaksanakan dalam rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia, dan Sabah dan Sarawak juga dimasukkan dalam rancangan Malaysia pertama bermula pada tahun 1966. Jadi itu antara usaha untuk menghadapi cabaran ini. Dan yang terakhir, untuk memajukan sistem pendidikan. Jadi kebanyakan sekolah yang wujud di Sarawak dan Sabah ketika zaman British ialah sekolah vernacular Inggeris dan Cina di bandar sahaja. Jadi penduduk di kawasan pedalaman tidak mendapat peluang pendidikan yang secukupnya untuk bersekolah. Jadi usaha ini ditumpukan untuk membina sekolah dan melatih tenaga guru bagi memberikan pendidikan kepada penduduk, khususnya penduduk Bumi Putra. Jadi ini dia 3 cabaran untuk membangunkan
sosioekonomi Sabah dan Sarawak. Seterusnya kita lihat cabaran politik di Sarawak. Apa yang berlaku dalam politik di Sarawak ini? Berlakunya krisis perlembagaan pada Jun 1966. Apabila ketika itu 21 orang kaunsil negeri tidak berpuas hati dengan kepimpinan Stephen Kalong Ningkan. Kaunsil negeri ni maksudnya kabinet negeri mereka, dan Stephen Kalong Ningkan ketika itu sebagai Ketua Menteri Sarawak. Jadi disebabkan itu, beliau telah dipecat oleh gubernur, namun Stephen Kalong Ningkan ketika itu mencabar tindakan ini di Mahkamah Tinggi Sarawak dan beliau telah memenangi kes ini pada September 1966. Jadi oleh demikian beliau telah kembali menjadi Ketua Menteri Sarawak, namun masih lagi mendapat undi tidak percaya daripada Kaunsil Negeri. Dan disebabkan perkara ini, krisis ini berlarutan dan menyebabkan berlaku ketidakstabilan di Sarawak yang telah memberi ancaman keselamatan dan keamanan. Jadi oleh itu, pada September 1966, darurat diisytiharkan di Sarawak dan Stephen Kalong Ningkan telah digantikan oleh Tawi Sli. Jadi itu cabaran politik di Sarawak yang menjadi cabaran selepas pembentukan Malaysia. Seterusnya kita lihat pula cabaran perpaduan kaum. Cabaran perpaduan kaum ini adalah salah satu usaha untuk membentuk perpaduan kaum dan integrasi nasional di negara kita. Sebab apa? Seperti yang kita maklum, negara kita ini mempunyai pelbagai kaum, seperti Melayu, Cina, India. Apabila Sabah dan Sarawak masuk bersama Malaysia, kita menyambut kaum-kaum seperti Iban, Melanau, Bidayuh, Kazan Dusun, Murut, Bajau. Dan jarak geografi antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak ini adalah jauh dan ia menjadi penghalang pada awalnya dan cabaran untuk mewujudkan integrasi nasional ini. Jadi itu cabaran yang dihadapi cabaran dalaman di negara kita. Baik. Seterusnya kita beralih kepada pemisahan Singapura. Seperti yang kita maklum, pada hari ini Singapura tidak lagi menjadi sebahagian daripada Malaysia. Namun dalam bab sebelum ini kita belajar bahawa pembentukan Malaysia itu melibatkan Singapura. Jadi dalam satu topik ini kita akan lihat apakah faktor menyebabkan pemisahan Singapura ini dan peristiwa pemisahan Singapura. Dia terdapat 3 faktor pemisahan Singapura. Yang pertama ialah faktor politik, kedua ekonomi dan ketiga masalah perkauman. Jadi kita lihat dulu faktor politik. Faktor politik ini bermula apabila Lee Kuan Yew tidak berpuas hati dengan peranan kerajaan Singapura yang terhad dalam Persekutuan Malaysia. Jadi berlaku konflik antara pemimpin PAP ataupun parti People Action Party dengan Perikatan. Kemudian kempen Malaysian Malaysia oleh Lee Kuan Yew ketika itu untuk menuntut hak sama rata semua kaum telah menimbulkan keresahan dalam kalangan rakyat ataupun penduduk di Malaysia. Yang kedua ialah ekonomi. Singapura menuntut untuk pembukaan pasaran bersama ataupun common market disegerakan. Singapura juga tidak berpuas hati dengan cadangan tambahan cukai yang perlu diberikan kepada kerajaan persekutuan. Dan Singapura juga mahu mengenakan kadar faedah terhadap sebahagian pinjaman RM150 juta kepada kerajaan persekutuan yang digunakan untuk pembangunan Sarawak dan Sabah. Dan akhir sekali, faktor ketiga ialah masalah perkauman. Telah berlakunya rusuhan kaum di Singapura pada 21 Julai 1964 dan ini telah menimbulkan ketegangan antara kaum. Jadi ekoran usaha masalah perkauman ini berlaku kerana ekoran daripada usaha untuk menuntut persamaan hak sama rata bagi semua kaum dan perkara ini telah menjadi isu antara
kaum. Jadi 3 faktor ini menjadikan faktor pemisahan Singapura daripada Malaysia. Jadi kita lihat sedikit rentetan peristiwa pemisahan ini. Pada 29 Jun 1965, telah berlakunya kegagalan rundingan antara Tun Abdul Razak Hussein dengan Lee Kuan Yew. Jadi selepas rundingan itu tak berjaya, 1 Julai 1965, Tun Abdul Rahman telah mengarahkan Tun Abdul Razak Hussein untuk bermesyuarat dengan Dr. Ismail Abdul Rahman, Tan Siew Sin dan VT Sambatan untuk berbincang tentang pemisahan ini. Jadi kemudian pada awal Ogos 1965, mesyuarat khas Kabinet Malaysia bersetuju dengan rancangan pemisahan. 7 Ogos 1965, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan Lee Kuan Yew menandatangani persetujuan untuk Singapura keluar dari Malaysia. Dan 9 Ogos 1965, Tunku Abdul Rahman membawa usul pemisahan Singapura ke dalam Parlimen Malaysia dan Parlimen meluluskan orang undang-undang pemisahan Singapura. Jadi selepas itu secara rasminya Singapura keluar daripada Malaysia. Alright, berlaku sedikit kesilapan dekat atas ni, pemisahan Singapura dari Indonesia ni, sepatutnya pemisahan Singapura dari Malaysia. Maafkan, sekejap cikgu nak betulkan. Alright, baik. Jadi cikgu telah betulkan pemisahan Singapura dari Malaysia ya, bukan Indonesia. Maafkan kesilapan kat situ. Baik. Yang ketiga, pada hari ini kita akan lihat menangani ancaman komunis, salah satu cabaran yang berlaku selepas pembentukan negara kita. Jadi antara bentuk ancaman yang berlaku di negara kita, melalui komunis ini, pertama mereka telah mewujudkan gerakan politik. Kerana apa? Kerana mereka menentang gagasan Malaysia. Jadi pelibatan mereka menyebabkan kerajaan Sarawak memburu dan menangkap ahli yang terlibat. Mereka berjaya melarikan diri dan membentuk Parti Komunis Kalimantan Utara, seterusnya meneruskan penentangan melalui pasukan rakyat Kalimantan Utara, PARAKU dan pasukan gerila rakyat Sarawak PJRS. Dan tujuannya adalah untuk membentuk Republik Komunis di Sarawak. Kemudian mereka juga melakukan serangan bersenjata seperti mereka menyerang kawasan Batu Kitang, Kuching, Sarawak yang menandakan permulaan serangan komunis terhadap orang awam. Jadi oleh demikian telah terdapat beberapa usaha daripada pihak kerajaan untuk mengatasi ancaman ini. Dua usaha tersebut ialah pertama peran saraf dan kedua operasi ketenteraan. Jadi kita lihat peran saraf. Dalam peran saraf ini, pihak berkuasa telah mengadakan perhimpunan awam. Tujuannya adalah untuk memberi kesedaran tentang bahayanya ancaman komunis pertama. Kedua, pihak berkuasa menyerahkan risalah untuk menyampaikan maklumat, menyebarkan risalah untuk menyampaikan maklumat tentang bahaya ancaman komunis dan menanamkan kebencian terhadap komunis. Ketiga, kerajaan mengisytiharkan kawasan putih yang bebas daripada ancaman komunis supaya dapat bezakan kawasan mana yang masih diancam dan kawasan yang bebas. Seterusnya, tawaran program pengampunan kepada anggota komunis yang menyerahkan diri. Seterusnya, pembangunan infrastruktur dengan menyediakan perhubungan yang lebih baik kepada penduduk. Jadi ini yang kita panggil peran saraf, di mana kerajaan ingin menambat hati rakyat, menyebarkan kesedaran terhadap ancaman komunis. Seterusnya, kita lihat operasi ketenteraan. Terdapat beberapa operasi ketenteraan yang kita perlu tahu. Pertama ada operasi Hammer, operasi Setia Aman, operasi Raskom, operasi Jala Raja, operasi Ngayau dan operasi Harapan. Dan setiap operasi-operasi ini tujuannya adalah untuk memenangi hati rakyat supaya rakyat tidak terpengaruh dengan fahaman komunis. Jadi kita lihat sedikit rentetan peristiwa operasi-operasi ini. Jadi pada Julai 1965, rancangan yang dilaksanakan ini permulaannya adalah
untuk mendirikan penempatan baru seramai lebih kurang 7,500 orang. Dan kemudiannya seramai 1,200 keluarga, kebanyakannya berketurunan Hakka dipindahkan ke ketiga kawasan penempatan baru. Alright, dan kawasan ini dikawal sepanjang masa dan berlakunya perintah berkurung 24 jam untuk melindungi daripada ancaman komunis. Dan operasi Hammer ini telah menyebabkan komunis mula goyah, kerana berlakunya langkah pembanterasan yang berterusan menyebabkan komunis ditangkap dan operasi Hammer tamat pada 1970. Kemudian operasi Jala Raja pula diteruskan di Nonok di bahagian pertama pada 1970. Kemudian 1971 hingga 1973 beberapa operasi lain dilaksanakan di bahagian-bahagian lain. Seperti operasi Nganyao dilancarkan di bahagian ketiga. Rascom ataupun Rajang Area Security Command di bahagian ketiga serta operasi Sri Aman dilancarkan. Pada 13 Oktober 1973, pemimpin komunis ketika itu Bong Kee-chok menulis surat kepada Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob, iaitu Ketua Menteri Sarawak ketika itu adalah untuk berunding. Dan hasil daripada itu beberapa hari seramai lebih kurang 500 ahli komunis menyerah diri. Dan pada 17 Oktober 1990, perjanjian damai menamatkan ancaman komunis diadakan antara pihak komunis dengan kerajaan Sarawak. Alright, baik. Jadi, itu dia sedikit berkenaan dengan operasi Hammer dan operasi lain-lain di Sarawak. Baik. Seterusnya, kita lihat pula ancaman keselamatan di Semenanjung Malaysia. Tadi di Sarawak, ini pula di Semenanjung Malaysia. Jadi ada dua ancaman keselamatan. Yang pertama, pembunuhan anggota keselamatan dan orang awam. Dan ini juga hasil daripada kegiatan Parti Komunis Melayu ataupun PKM yang bertindak agresif menyerang anggota keselamatan dan orang awam serta memusnahkan kemudahan awam. Pertama, pembunuhan anggota keselamatan. PKM telah melakukan serangan hendap di Kroh Perak dan telah menyebabkan 16 orang anggota keselamatan terkorban. Kemudian mereka menembak mati Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Rahman Hashim di Kuala Lumpur. Dan mereka juga menembak mati Ketua Polis Negeri Perak Tan Sri Ko Chong Kong dan pemandunya di Ipoh. Kemudian pada 1969, seorang wanita telah diseksa sehingga mati di Situk, Kedah. Mereka juga memusnahkan kemudahan awam dengan memasang periuk api dan meletupkan jalan raya dan jabatan kereta api di Changlung, Kedah. Kemudian berlaku juga ancaman keselamatan pengeboman tubuh negara. Ini berlaku pada 26 Ogos 1975. Tindakan mengebom tempat awam ini menimbulkan kemarahan rakyat. Dan rakyat menuntut kerajaan mengambil tindakan terhadap mereka, termasuklah mengenakan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Di antara usaha untuk menangani ancaman ini adalah melalui strategi counter-insurgency ataupun COIN. Langkah ini merupakan satu usaha untuk memenangi hati dan fikiran rakyat untuk menyokong agenda dan dasar kerajaan memerangi komunis. Jadi strategi ini merupakan satu kerjasama keselamatan antara ahli politik, agensi kerajaan untuk menjalankan strategi ini dengan berkesan. Kemudian berlaku juga perjanjian kerjasama sempadan memerangi komunis 1976. Dan usaha ini dilaksanakan dengan kerjasama kerajaan Thailand melalui perjanjian ini. Jadi antara langkahnya adalah untuk membina pagar sempadan dan melakukan operasi bersama. Dan sekali berlaku perjanjian Hat Yai di Hat Yai, Thailand antara PKM Malaysia dan Thailand, dan ketika ini PKM bersetuju untuk membubarkan unit bersenjata serta memusnahkan segala senjata api dan bahan letupan dan jerangkap sama. Baik, jadi itu dia ancaman keselamatan di Sarawak dan Sabah.
dalam usaha untuk menangani di Sarawak dan Semenanjung Malaysia, dan itu kita telah lihat antara usaha-usaha untuk menangani ancaman komunis. Baik, jadi itu saja untuk bahagian pertama ini. Kita akan jumpa dalam bahagian yang kedua, untuk membincangkan subtopik 6.4 dan 6.5. Jadi jangan lupa subscribe dan like, dan jangan lupa untuk subscribe channel Cikgu Anas di Telegram. Terima kasih.